Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Semoga pengajian ini dapat berterusan dan istiqamah sehinggalah Allah menetapkan kedua tapak kaki kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi muka surat 4. Baris ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan kasih akan isi rumah, dan kasih akan kenyang, dan kasih akan tidur, dan bagi tiap-tiap satu daripadanya beberapa cawang amat banyak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran atau kama qala. Mafhum hadis artinya, yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Baik, kita masih lagi di tajuk Fadilatul Fikri, yakni kelebihan berfikir. Jadi fikir ni, kita ulang sekali lagi, fikir ni adalah suatu ibadat yang dituntut. Kita jangan salah faham. Jangan kita nampak semayang sahaja ibadat. Ibadat ni mencakupi luas makna dia. Ibadah ini asal perkataannya abdun. Abdun tu maknanya hamba. Ibadatun artinya kelakuan-kelakuan hamba. Maknanya
apa yang sepatutnya seorang hamba kena buat. Itu yang dipanggil ibadah. Jadi kalau hamba tu buat perkara-perkara kebaikan, maka perkara itulah termasuk dalam kategori ibadah. Jadi salah satu ibadah iaitu dipanggil ibadatul fikri, ibadah berfikir. Kerana berfikir ini juga adalah satu kelakuan hamba, kelakuan manusia yang taat kepada perintah Allah, maka dia akan jadikan fikirnya itu kepada Allah. Fikir kepada perkara kebaikan, fikir kepada perkara yang elok-elok. Sebab fikir ni kita tak boleh lari daripada dia. Fikir ni adalah nadi kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, kita mesti berfikir. Buat apa pun kita fikir. Maka nak bagi elok hidup tu, maka fikir tu mesti ditalakan kepada fikir-fikir yang baik, fikir yang dituntut syarak. Jadi kemudian Syekh memberikan kepada kita bahawa fikir tu yang baik tadi tu, perkara yang baik ni, dia ada lawan. Setiap baik ni dia ada lawan. Memang Allah buat begitulah pasangan di atas muka bumi ni. Hitam lawannya putih. Nabi Musa lawannya Fir'aun, baik lawannya jahat. Jadi bila ada baik, mesti ada jahat. Jadi begitu juga ibadah fikir ni, dia ada lawan dia. Apa lawan kepada fikir? Iaitu lalai. Lalai itu lawan pada fikir. Kalau kita berfikir, maka kita tak lalai. Tapi kalau kita tak berfikir tentang agama, maka kita akan termasuk dalam golongan lalai. Jadi apa punca jadi lalai? Apa punca fikir tu jadi hilang pada kita? Jadi ulama dah buat kajian dah. Maka ulama senaraikan 9 perkara yang menyebabkan jadi lalai, yang menyebabkan jadi kita tak boleh nak fikir tentang akhirat. Sebabkan 9 ni. Apa dia? Kita dah hurai dah sebelum ni. Yang pertama, kasih akan kemuliaan. Hari tu kita cerita dah bulan lepas. Kasih, ini kita ulang sikit-sikit lah. Kasih akan kemuliaan, nak mengharapkan kemuliaan. Kemuliaan di sini jangan salah faham, bukan kemuliaan agama, tapi kemuliaan dunia. Itu yang salah. Kemuliaan agama tak salah. Kita buat ibadat kerana nak Allah memuliakan kita. Kita harap Allah muliakan kita. Itu tak salah. Itu memang disuruh dan dituntut. Kita buat ibadat nak Allah muliakan kita. Yang salah sini ialah kasih akan kemuliaan, kemuliaan dunia. Dia buat sesuatu, dia nak dunia iktiraf dia. Dia nak makhluk muliakan dia. Situ baru dikira jadi rosak. Itulah punca menjadi lalai. Yang kedua, kasih akan harta. Kasih akan harta. Dia sayangkan sangat kepada harta dia, sehingga jadi kedekut nak mengeluarkan hartanya kepada jalan Allah. Itu kasih akan harta. Lagi kita akan cerita apa tu kasih tu. Kemudian yang ketiganya, kasih akan kaya. Dia turutan tu. Bila dah kasih harta, kasih kaya pula. Kasih yang keempat, kasih akan kerajaan. Bila dah berharta, kaya pula, tak puas lagi, tak cukup dah. Padahal harta dah banyak dah. Kaya pun kaya dah, nak kerajaan pula. Gitulah Fir'aun. Kan? Dia banyak duit dah, tak puas hati. Dia nak conquer pula dunia. Ni Amerika, negara-negara kafir. Padahal negara dia cukup besar dah, tak puas hati, nak conquer dunia. Dia nak semua mata wang dunia ni duduk pada dia. Ni kerana tamak. Kafir. Kasih akan kerajaan. Yang kelima, kasih akan pakaian. Bermegah-megah dengan pakaian pula. Kasih akan pakaian. Yang keenam, kasih akan perempuan. Ini antara punca-punca kita jadi lalai. Sibuk ke perempuan, dan akhirnya tak jadi apa kerja kita buat. Yang ketujuh yang kita nak hurai malam ni dan kita nak sambung, iaitu kasih akan isi rumah. Kasih akan isi rumah, maknanya alat-alat dalam rumah, perabot ke apa ke dalam rumah lah. Kasih. Adakah salah Ustaz ada barang kat dalam rumah? Tak salah. Sebab tu kita kena faham apa makna kasih tu dulu. Makna kasih yang dimaksudkan oleh Syekh dalam kitab ni, kasih ni adalah satu bentuk perasaan. Perasaan sayang. Perasaan ni kita tak dapat nak orang cakap apa?
nak tunjuk dia, melainkan dia adalah satu benda yang dirasai di hati kita. Tetapi kasih tu dia ada tanda. Ada tanda-tanda dia. Jadi kalau ada tanda-tanda ni, makna membuktikan dia ada kasih lah tu dalam hati dia. Begitu juga macam corona lah. Corona ni tak nampak dengan mata kasar, kan? COVID-19 ni kita tak nampak dia. Tetapi macam mana nak ukur dia? Kita tengok tanda-tanda dia. Dia ada tanda-tanda. Kementerian Kesihatan dah senaraikan dah apa tanda-tanda orang terjebak kepada COVID. Contoh, dia buat kata sesama lah, batuk lah, temperature suhu tinggi dan sebagainya. Itu kita panggil tanda. Begitu juga orang yang kasih pada dunia. Kasih tu macam mana kita nak buktikan dia tu kasih? Tengok tanda dia. Ada tanda ni, termasuklah dia. Tak ada tanda ni, tak termasuk, insya-Allah. Ada. Jadi kasih tu tanda dia kepentingan. Tanda kasih tu penting. Penting tu maksud macam mana? Apa yang dia pentingkan. Kita hidup ni dua je. Kita ada dua je. Dunia, akhirat. Akhirat tu mewakili agama lah. Allah, Rasul, Islam. Jadi antara dua ni saja. Kalau dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat, itu telah ada tanda dia kasih pada dunia. Tapi kalau dia ada dunia, kereta ada, rumah ada, adakah dia dikira kasih? Belum tentu lagi. Tengok siapa dia pentingkan. Kalau walaupun dia ada harta, dia ada rumah, ada kereta, hidup dia nampak kaya lah sikit, tetapi yang dia pentingkan dalam hidup akhirat, maka tak termasuk dalam kasih dunia. Orang macam ni. Sebab tu kita tengok ada jenis orang jutawan, tapi bagus, datang masjid, semayang macam orang biasa. Saya ada sekali dulu saya ada kuliah di Rawang. Lah ni tak boleh dah, Selangor tak start lagi kuliah. Dulu saya kuliah, ada kuliah bulanan di Rawang. Habis kuliah tu AJK Masjid, pengurusi dia bawa saya jumpa satu orang. Dia pakai baju Melayu, kain pelekat, kopiah lembik macam kita biasa pakai. Dia pakai gitu je. Dia kata, "Ustaz, saya kenalkan, ni Datuk." Saya tak ingat nama dia apa, tapi dia kata, "Ni Datuk, Ustaz." Saya pun salam. Tak apalah Datuk, kan? Kita pun bukan tergeh-geh nak ke Datuk. Tapi dah dia kenalkan, kita salam gitu je lah. Lepas tu tiba Datuk ni dia keluarkan sampul, dia bagi. Dia bagi, saya tak ingat malam tu, tapi ribu lah duit dalam tu. Dia bagi ada beribu, entah berapa ribu saya lupa. Tapi dia bagi dalam sampul tu duit beribu untuk sekolah. Dia kata, "Ni saya infakkan untuk sekolah Ustaz lah," dia kata. Tak apalah. Lepas tu Datuk tu pun balik. Datuk tu datang kuliah tadi, dia duduk depan saya dengar kuliah. Tapi Datuk tu ada urusan, dia balik dulu. Kemudian saya dengan ahli jawatankuasa masjid yang lain makan. Masa makan tu berkongsi cerita, "Ustaz tahu tak tadi siapa tu?" Saya kata, "Orang." Nampak? Siapa dia? Lantak dia nak sekira siapa pun, kita kan heran pun. Tapi tak cakap lah macam tu. Kita kata tak tahulah, kita kata. Kata pengurusi, "Itulah CEO syarikat buat peluru untuk ATM. Dia tu pengarah CEO, dia ada kilang tu buat peluru tu untuk buat bekal kepada tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. Kilang tu dia owner, dia punya. Dia buat peluru untuk tentera Malaysia. Maknanya bukan lekeh-lekeh bukan tokek kilang sawit, tokek kilang peluru. Tokek kilang sawit pun hebat dah, kalau tokek kilang peluru. Nampak? Makna hebat, memang kaya sungguh. Tapi kaya-kaya dia datang juga dengan kuliah. Kita baru tokem dia. Tokem lembu, tokem sawit, tokem kambing, tak datang dah kuliah. Ni tokem peluru dengan kuliah. Jadi tak salah, kekayaan itu tak salah, Islam tak larang pun. Tetapi tengok pada siapa dia meletakkan kepentingan. Kalau dia meletakkan akhirat lebih penting daripada dunia, silakan, tak ada masalah. Dan Islam menggalakkan umat Islam jadi kaya, bukan suruh jadi miskin, papa kedana semua dah. Berlumbalah jadi kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kan? Ada duit kita infak, derma, kan? Bagi tolong orang susah dan sebagainya, macam Ustaz Abid Liu. Orang duk tikai dia macam-macam. Memang dia kaya. Saya tengok dalam gambar, rumah dia besar, kereta pun mahal. Tapi dia tak lokek dalam menolong orang.
Jumpa orang susah, dia bagi tolong sana tolong sini. Dah orang tanya dia mana dia, macam mana dia boleh jadi kaya, macam mana duit dia banyak. Dah dia bisnes. Nah, sebelum dia terkenal pun dia memang dah ada banyak syarikat. Dia ada buat syarikat jubah. Nah, orang beli jubah kat dia, dapatlah duit untung. Lepas tu yang sekarang terbaru ni, dia buat dia punya kedai runcit dia. Liu apa dah tu, kedai runcit dia tu. Jadi tak salah. Jadilah kita orang yang kaya, tapi kaya yang besar hatinya untuk akhirat. Bukan sempit kepada akhirat. Ni dah kaya, kedekut pahit, nak tikam orang pula tu, berebut jawatan. Masalah betul orang macam ni. Itu baru betul menyusahkan orang. Nak itu baru masalah. Tapi kalau kaya, bantu orang, orang susah dan sebagainya, itu digalakkan. Jadi itu tak ada masalah. Jadi sama juga bila Syekh sebut antara perkara yang menyebabkan kita jadi lalai ialah kasih akan isi rumah. Jadi maksud kasih itu maknanya penting. Dia lebih mementingkan isi rumah dia daripada nak mementingkan isi masjid. Contoh. Isi tu baru salah. Rumah kelang kabut, bubur perabot lah apa semua. Kan? Ada pun masjid tempat dia usang, tiang pun sengit. Itu baru masalah. Apa salah keluar duit untuk bantu dulu masjid tempat kita, bukan tempat orang lain, tempat kita juga, tempat kita nak semayang juga. Kita juga yang selesa. Nak kita pun buat bagi elok. Lepas tu tak apalah nak buat rumah kita lawa sikit, tak ada masalah. Itu maknanya bukan salah memiliki barang-barang dalam rumah, tak salah, silakan. Kita ada duit yang halal, kita punya duit, kita cari jalan halal, kita berniaga dan sebagainya, kemudian kita nak tambah barang-barang rumah, silakan. Tapi jangan sampai tahap kasih. Sebab Syekh sebut sini kasih. Apa makna kasih? Dia lebih mementingkan isi rumahnya daripada hal-hal akhirat. Situ baru masuk ke dalam jurang kasih. Tapi kalau tak macam tu, tak apa, tak dipanggil kasih. Barang kat rumah banyak juga, tapi tak ada masalah, hati dia tetap berpaut di masjid. Tak terganggu barang dalam rumah dia untuk dia melaksanakan ibadat. Sebab barang-barang ni kadang-kadang memudahkan kita, lagi senang kita nak buat ibadat. Contoh macam zaman kita dengan zaman dulu. Zaman dulu nak basuh baju kena pergi sungai, bawa dengan besen-besen, namun tonyoh pula. Jadi makan masa ke nak basuh baju situ. Sekarang zaman dah moden, dah ada mesin basuh. Kita campak masuk dalam mesinnya, tekan-tekan, titik-titik, dia jalan sendiri. Jadi masa kita banyak terluang. Bila masa terluang, kita boleh buat benda akhirat. Boleh semayang duha, boleh baca Quran dan sebagainya. Jadi salah ke beli mesin basuh? Tak salah. Malah kalau dengan beli alat tadi, memudahkan lagi kita melaksanakan perkara-perkara akhirat, perkara ibadat, lagi digalakkan. Yang jadi masalah, beli mesin basuh, duk sibuk ke mesin tu, Quran tak baca-baca, duk main dalam mesin tu, main pusing-pusing dalam tu. Orang suruh masuk baju dengan dia masuk. Situ baru jadi masalah. Kalut ke barang, tu orang panggil. Tapi ada barang untuk mudahkan kita urusan akhirat, tak ada masalah. Memang tujuan alat-alat barang ni dicipta untuk memudahkan kerja-kerja manusia, kan? Jadi bila mudah, jadi banyak masa boleh kita isi dengan perkara-perkara akhirat. Itu sebenarnya. Jadi itu. Kemudian yang ke-8 kata Syekh lagi, antara perkara yang menyebabkan hati kita jadi lalai, tak ingat pada Allah, ialah kasih akan kenyang. Kasih akan kenyang. Maksud kasih akan kenyang macam mana? Salah ke makan sampai kenyang? Tak salah. Boleh makan sampai kenyang. Kalau tak kenyang kan lapar, makanlah sampai kenyang, boleh, tak masalah. Yang tak boleh kasih. Apa makna kasih? Penting tadi saya sebut. Tanda kasih tu dia mementingkan. Maknanya dia mementingkan kenyang dia je. Kenyang orang dia tak beli. Dia nak kenyang dia je. Orang lain susah, tak ada makan, jiran sebelah tak ada benda nak makan, dia tak peduli langsung. Apa salahnya kita buat lauk, kita buat lebih sikit bagi jiran sebelah. Berkongsi-kongsi. Esok dia pula buat lebih bagi kita pula, share-share. Kan jadi ukhuwah. Itu baru cantik. Ni tak, kita makan seorang, orang lain tu lantak. Kadang-kadang bukannya jiran ke apa, mak ayah kita sendiri kita tak peduli dah. Kita duduk Kuala Lumpur ke, duduk mana ke, ataupun kita duduk berjauhan dengan mak ayah kita, kita pun makan mewah-mewah, makan sedap-sedap, ikan siakap lah apa semua, ambil gambar pula.
post kat dalam Facebook, tag pula nama adik-beradik, nama ayah kita, nama mak kita. Kita tak tahu kat kampung mak ayah kita makan apa. Silap kat kampung mak ayah kita nasi putih dengan telur goreng dengan buah kicap. Sambil makan tengok anak makan sedap, bapak makan telur goreng. Tak sedih mak ayah. Anak kita makan sedap-sedap, kita makan ni je lah. Kan? Tak peduli. Bukan salah dia makan sedap, tapi jangan pentingkan perut kita seorang saja. Fikirlah sama ahli keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Gitu. Itu maksud dia. Jangan sampai jadi kasih akan kenyang. Maksud kasih akan kenyang tu tak pedulikan orang. Dia peduli dia seorang je, kenyang dia. Kadang makan orang buat apa? Majlis keramaian kan. Masjid buat ceramah maulid ke, lepas tu ada makan-makan kat luar. Orang buat style buffet kan, kena beratur, seorang ambil nasi, lepas tu ambil lauk pula. Ambil sendiri, tak ada orang tolong ambil kan, kita pun ambil sendiri. Ambil tu melampau-lampau, 3 ketul ayam buah atas pinggan. Penuh menimbun ni lauk nasi atas pinggan. Macam nak makan sebulan. Bewak tak makan macam tu. Teruk daripada bewak lagi. Penuh ni. Dah macam tak ingat orang belakang. Tu orang tua kata dulu, ingat orang belakang. Kan ada kan mak-mak ayah kita selalu pesan, nak ambil lauk dia kata ingat orang belakang. Kita dulu tak faham belakang kat mana ada orang belakang kita. Nampak? Maksud ingat orang belakang tu orang ni selepas kita ni. Kira-kira lah bila makan ramai-ramai macam tu, boleh jadi kadang-kadang lauk tak cukup sebab ramai sangat orang. Jadi makan majlis ni bukan makan sampai kita nak puaskan kenyang kita. Makan majlis ni makan adab je. Makan nak ambil hati tuan yang jemput kita. Tu panggil majlis kenduri. Bagi makan kenduri bukan pergi tu sebab nak lapar perut, nak makan sampai kenyang, tak. Pergi tu nak selesaikan hajat tuan rumah je, sebab dia jemput kita. Maka kita pun nak raikan dia, pergi. Jadi pergi tu makan rai nama dia. Bila makan rai lebih kurang dah lah. Ini menimbun. Orang tanya banyak makan, memang 3 hari aku tak makan sebab tunggu kenduri ni, dia kata. Tu teruk. Nampak? Ambil senduk tu tonyoh atas kepala dia. Itu pun masalah. Jadi itu. Jadi jangan sampai sibuk nak perut kita je seorang kenyang, ingat sama orang lain. Malah kadang-kadang dia jadi sedekah, tuan-tuan. Jadi sedekah, ulama jawab dah. Kita tengah beratur tu, kita nampak ada 3 ketul ayam atas dia punya tray dia tu. Kan? Kalau kita tak apalah, kita nak ambil seketulnya, kita pun toleh belakang. Toleh belakang. Belakang kita ada lagi 3 orang. Masuk kita maknanya jadi 4 lah. Kalau kita ambil 1, orang belakang kita pun ambil 1, orang belakang dia ambil 1. Orang lah kali ni tak ada dapat dah. Sebab ada 3 ketulnya situ. Kita pun kesian. Kita pun fikir aku tak apa dah, tadi aku makan dah. Ataupun aku ada duit lagi, kan aku belilah makan lain. Tapi aku tengok orang belakang sekali ni, katalah contoh budak, siang ke dia lah. Ataupun orang tua, siang ke dia lah, bagi kat dia lah. Jadi kita niat ayam tu kalau ikut hak kita dah, kita boleh ambil. Tapi kita kata tak apalah, aku bagi kat dia lah, aku tak ambil. Kita pun tak ambil ayam tu. Maka ulama jawab, ayam tu jadi sedekah, boleh pahala kita. Dengan sedekah ayam yang sepatutnya kita boleh ambil, tapi kita tak ambil. Tengok-tengok orang belakang kita ambil sampai 3 sekali dia ambil. Wah, asam sungguh. Nak kita tinggalkan tadi supaya orang belakang tu dapat. Nak belakang kita orang ajar lagi. Ada tak? Tapi nak ceritanya tak apa, kita boleh pahala dah bila kita ingat ke orang lain. Itu namanya fikir. Maknanya dia fikir orang lain, dia fikir persaudaraan sesama Islam. Boleh pahala dah dengan fikir saja. Tu. Yang terakhir, yang ke-9, menyebabkan hati seseorang itu lalai ialah kasih akan tidur. Tidur je. Bangun pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, kuliah pun tidur. Kasih akan tidur, tak habis-habis tidur. Itu masalah. Bukan tak boleh tidur. Tidur tak salah, tapi jangan sampai kasih. Apa makna kasih tadi lah, kita sebut banyak kali dah tadi. Kasih ni tandanya dia pentingkan benda tu. Maknanya dia pentingkan tidur. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur.
Macam tak ada nak buat benda lain. Jadi dengan membanyak-banyakkan tidur, walaupun bukan keperluan tidur waktu tu, tapi tidur juga. Maka boleh menyebabkan hati ni jadi lalai. Lalai tak lalai macam mana dah, kalau kerap tidur bila nak baca Quran, bila kerap tidur bila nak mengaji, bila nak semayang sunat dan sebagainya. Asyik tidur je. Tapi kalau tidur atas keperluan sebab penat dan sebagainya, itu tak apa, tak ada masalah. Sebab tu Allah buat waktu semayang ni dia ada tempoh. Mana kalau kita terlampau letih, kita tak dapat nak semayang di awal waktu, boleh ganjakkan sedikit, tak ada masalah. Tu Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tak adalah keras sangat. Tak boleh kena macam ni juga dah. Tapi yang melampau, bila melampau-lampau tidurnya, tu yang dipanggil kasih akan tidur. Jangan terlampau banyak sangat tidur. Takut-takut terlampau banyak tidur terus, tak bangun-bangun dah. Mati terus sekejap lagi. Kita berusahalah semasa masih lagi orang cakap apa, ada hayat ni, ada nafas ni, buatlah setakat mana yang kita mampu. Kata ulama, hidup kita ni kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita bersungguh, kadang-kadang kita slow. Jadi kata ulama, bila saat kamu semangat, bila saat kamu rajin, bila saat kamu bersungguh-sungguh, buatlah kebaikan itu all out. Maknanya push kau-kau. Buat yang setakat mana yang kita mampu buat. Buat betul-betul. Sebab waktu tu kita tengah semangat. Waktu tu kita tengah kuat. Sebab saat nanti kita down pula, kita lemah pula, nescaya amal kita akan jadi slow. Takut-takut tak buat terus. Jadi kurang-kurang masa semangat tu kita buat banyak dah, bolehlah tahan sikit. Ini dah masa semangat pun tak buat, masa tak ada semangat lagi tak buat terus. Lagi apa nak dibawanya amal kepada Allah. Jadi itu. Sebab manusia memang macam itulah. Dia ada asam garam. Kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Nak cari istiqamah elok je payah, bukan senang. Sedangkan alam pun Allah cipta, Allah tunjukkan hikmah pada kita. Alam ni pun berubah-ubah. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Begitu jugalah hati kita. Kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Jadi masa elok buat betul-betul. Masa tak elok, kita pun bertaubat pada Allah. Cari jalan macam mana nak elokkan balik. Jangan putus asa. Biasalah hidup ni kadang-kadang naik, kadang-kadang jatuh dan sebagainya. Baik. Jadi itulah lengkap 99 yang telah dikaji oleh Syekh ni, ulama ni, tentang perkara-perkara yang menyebabkan hati kita jadi lalai. Jadi daripada 99 ni, kemuliaan, harta, kaya, kerajaan, pakaian, perempuan, isi rumah, kenyang dan tidur, semua ni dia punya pokok, bos dia. Bawah dia tu pula ada anak-anak buah dia. Maknanya ni kepala dia, 9 ni kepala dia. 9 ni lah punca utama hati kita jadi lalai. Jadi macam mana tak nak bagi jadi lalai? Pastikan 99 ni jangan melekat di hati kita. Kita jaga jangan sampai 99 ni ada pada kita. Kalau ada, kita cepat-cepat orang cakap apa, kurang-kurangkan benda tu pada diri kita. Dan kata Syekh, dan bagi tiap-tiap satu daripadanya, yakni yang 99 ni, setiap satu daripadanya beberapa cawang. Beberapa cawang ni maknanya cabang-cabang dia amat banyak. Maknanya pecah lagi banyak bawah dia tu. Kasih akan kemuliaan pecah lagi, kasih akan harta pecah lagi, ada banyak lagi. Maknanya terlampau banyak lah nak ceritanya. Tapi Syekh tak melanjutkan huraiannya pada perkara tu, tapi dia terus masuk kepada hadis Nabi pula. Dan lagi kata Syekh, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkura. Atau kama qala, mafhum hadis artinya aqrabukum. Aqrab ni maknanya yang terlebih hampir. Kalau qarib hampir, aqrab lagi hampir, dipanggil isim tafdil. Maknanya tersangat hampir, tersangat dekat. Itu aqrab. Sebab tu kita sebut kawan akrab. Kalau bahasa Melayu kita panggil kawan akrab, kawan yang sangat dekat. Sangat dekat macam mana? Sampai dia tahu semua benda, rahsia-rahsia kita pun dia tahu. Rapat sangat lah tu. Ginilah. Kata Nabi, aqrabukum, yang tersangat hampir di kalangan kalian.
Nah, orang yang paling hampir di kalangan kalian minni, kepada aku, kata Nabi. Orang yang sangat hampir dari kalangan kalian yang pada aku, maknanya orang ni dia rapat sangat dengan Nabi. Yaumal qiyamah. Yauma artinya hari, kiamah, kiamat lah. Pada hari kiamat nanti. Orang yang tersangat dekat, tersangat hampir dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Maksud hampir ni bukan kedudukan badan dia tu hampir dengan Nabi dah. Tapi maksud hampir dengan Nabi, dekat dengan di hati Nabi. Maknanya Nabi akan ingat dia dulu, utamakan dia dulu. Itu maksud akrabukum. Nah, orang yang paling rapat, yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat nanti, kata Nabi, aktsarukum, orang yang terlebih banyak di kalangan kamu, dalam ramai-ramai kamu, siapa yang paling banyak? Banyak apa dia? Dua perkara, kata Nabi. Ju'an, banyak berlapar. Yang kedua, watafakkuran, orang yang banyak berfikir. Jadi kesimpulan pada hadis ni, siapa yang nak jadikan dirinya sangat hampir dengan Rasulullah, Rasulullah ingat kat dia dulu, Rasulullah akan tolong dia dulu, akan bagi syafaat kat dia dulu, sebab dia sangat hampir, sangat dekat hubungannya dengan Nabi. Iaitu dua perkara dia kena buat. Pertama, dia orang yang banyak berlapar, aktsar ju'an, banyakkan lapar. Yang kedua, aktsar tafakkuran, banyakkan berfikir. Kita pergi satu dulu. Banyak berlapar. Apa maksud banyak berlapar? Maknanya banyak berpuasa. Bukan diet. Tapi itulah kadang-kadang kita masalah agak. Kan? Kenapa puasa ni? Nak diet ni kata. Di situ salah tu. Nah, janganlah kita puasa niat kerana nak diet. Jadi tak boleh pahala sagi puasa tu. Rugilah. Nah, sebab puasa kita kerana keduniaan. Puasa kerana Allah lah. Kemudian hasil daripada puasa tu kita dapat turunkan berat badan. Tak apa. Tapi jangan niat kerana nak diet. Bila badan dah maintain, dah turun, tak nak dah puasa. Maknanya itu niat kerana nak turun badan saja. Jadi rugi dah. Nah, jadi kita buat kerana Allah. Lepas tu dapat turun berat badan. Tak apa, itu bonus, dipanggil bonus. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Jadi banyakkan berlapar artinya banyakkan berpuasa. Nak dekat dengan Nabi, banyakkan berpuasa. Kenapa Nabi kata banyak puasa? Apa kena-mengenanya dekat dengan Nabi? Sebab bila orang tu banyak berpuasa, maka maksiatnya insya-Allah jadi kurang. Perkara jahat, perkara dosa jadi kurang. Bila jadi kurang, mesti banyak pahala. Bila banyak pahala, dekat dengan Nabi. Itu sebab jadi dekat dengan Nabi tu. Sebab tu Nabi kata kepada pemuda yang dia ni nak menikah tapi belum bersedia. Maknanya tak ada kelengkapan ekonominya, nak sara anak orang dan sebagainya. Tapi dia hati duk teringat ke perempuan, tapi tak ada kemampuan lagi. Kata Nabi, kalau begitu kamu berpuasa. Sebab dengan dia berpuasa, syahwat dia akan turun. Keinginan nafsu ni akan kurang bila kita berlapar. Dia jadi nafsu kita kuat sebab kita kenyang sangat. Itu nafsu kuat. Nak kurangkan nafsu ni, kurangkan makan. Maknanya biar banyak berlapar. Bila berlapar, nafsu kita jadi kurang. Dia jadi lemah. Memang begitu dah Allah cipta nafsu. Bila Allah cipta nafsu, Allah tanya ke nafsu, siapa aku, siapa kamu? Nafsu jawab, aku, hang. Kau hajar dia, nafsu ni. Nafsu ni makhluk. Kemudian Allah rejamkan dia masuk ke dalam neraka yang paling sejuk. Neraka paling sejuk. Ada Allah cipta satu neraka. Neraka tu memang sejuk gila. Sangat-sangat sejuk. Sejuk bukan maksud sedap, tapi kalau terlampau sejuk pun teruk juga. Ni yang teruk ni, terlampau sejuk. Masuk dalam tu, beribu tahun duduk dalam tu. Bawa keluar, Allah tanya, siapa aku, siapa kamu? Sekali lagi dengan kau hajar, dia jawab, aku, hang lah. Biadab lagi dia. Maka Allah campakkan pula dia ni, nafsu ni, ke dalam neraka yang paling panas pula. Paling panas kau. Tadi paling sejuk, ni paling panas pula. Boh dalam tu 1000 tahun bawa keluar. Siapa aku, siapa kamu? Aku, hang. Biadab lagi. Neraka sejuk tak lut, neraka panas pun tak lut nafsu ni. Maknanya kerahnya nafsu ni. Memang kerah nafsu.
Lah kali Allah masukkan neraka, nafsu ni ke dalam dipanggil neraka juk. Neraka juk ni maksudnya neraka lapar. Ada satu Allah buat neraka, dalam tu memang kelaparan terlampau teruk. Masukkan nafsu dalam tu. Bila bawa keluar nafsu daripada neraka juk, beribu tahun dia duduk dalam tu, bawa keluar, bawa keluar, Allah tanya, siapa aku, siapa kamu? Maka jawab nafsu, engkau Tuhanku, aku hambamu. Baru dia tunduk pada perintah Allah. Maka daripada kisah hadis ni lah ulama kata nak menundukkan nafsu dengan lapar. Dengan lapar nafsu kita akan tertunduk, insya-Allah. Sebab tu kita tengok, saya boleh buktikan. Bila datang Ramadan, bulan puasa, kita boleh buat tarawih 20 rakaat. Bukan sikit-sikit, 20 rakaat. Cergah semayang. Balik pukul 10 lebih baru balik. Cegah. Berapa kita jadi kuat sampai boleh semayang 20 rakaat? Sebab siangnya kita berlapar, nafsu dah tertunduk. Tapi cuba buat malam ni, boleh? Lagi tu imam umum lepas mayang isyak. Lepas mayang isyak ni kita nak buat solat hajat. Memang tarawih tak ada dah, tapi kita buat solat hajat. Buat solat hajat tak banyak mana, 20 rakaat boleh. Tinggal tu imam seorang tu je, yang lain pakat balik lah. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada siapa lah, tinggal dia seorang. Dan kali dengan tu imam pun balik, tak buat 20, baru buat 2 je, balik dah dia. Nampak? Tak ada kekuatan. Kenapa tak ada kekuatan? Sebab kenyang. Sekarang bukan bulan puasa, kita makan kenyang. Mana macam mana nak buat ibadat banyak-banyak? Jadi slow, jadi payah nak buat ibadat. Tapi dengan berlapar tadi, insya-Allah. Tapi tak jadi juga kalau orang yang berpuasa, tapi time buka tengok dia. Nah, 45 jenis lauk ada depan. Ada tak jadi. Habis-habis makan macam ular sawa. Wah. Tu yang bila tarawih dia menyandar belakang. Orang kata sallallahu salam alaih. Orang lain sebut begitu, dia jawab benda, cepatlah bila nak habis, dia kata. Sebab dia kenyang sangat. Situ masalah. Jadi bila buka puasa, janganlah melebih-lebih. Bak kata guru kami, makan macam kita makan malam biasa. Makan malam biasa macam mana? Kalau nak makan nasi dah boleh. Tapi makan malam biasa kita makan macam mana? Nasi sepinggan, cukup dah sepinggan. Ini sampai 8 pinggan ni, dengan pinggan dia nak makan sekali. Itu dia kata nak balas dendam. Pagi tadi aku tak sahur. Tak kira sahur tak sahur tu, kan? Jadi akan berat. Memang kalau dengan makan banyak jadi berat ibadat. Dengan makan banyak ni jadi berat ibadat. Imam Al-Ghazali, dia seorang ahli sufi, wali Allah. Imam Al-Ghazali ni terkenal lah dengan ilmu tasawuf dia. Sampaikan kuatnya dia berpuasa, Imam Ghazali ni, sampai dia jadi kuruh keding. Sampai orang panggil dia Imam Krempeng. Dalam kitab sebut Imam Kuruh Keding, orang panggil dia. Sebab badan dia memang kurus, dia kurang makan. Tapi bab ibadat kalah kita, kan? Beratus rakaat semayang sunat, kan? Khatam Quran sehari semalam. Kita khatam Quran setahun sekali. Itu pun rasa syok sangat lah. Khatam padahal setahun sekali. Ulama dulu sehari sekali khatam. Dahsyat tak dahsyat? Ada seorang tu nama dia saya lupa nama dia, Syekh Junaid Al-Baghdadi kalau tak silap. Dia ni khatam Quran dalam tawaf Kaabah. 7 pusingan tawaf Kaabah tu habis biji Quran. Habis biji Quran. Ya Allah, dahsyat sungguh. Macam mana dia boleh buat? Allahu Akbar. Allah kurniakan pada dia. Kita sambil tawaf makan kurma. Ngak. Tawaf pun makan lagi, kan? Jadi kurang-kurangkan makan, banyakkan berlapar, insya-Allah jadi dekat dengan Rasulullah. Kenapa, macam mana boleh jadi dekat dengan Rasulullah? Sebab bila kurang makan, nafsu tertunduk. Bila nafsu tertunduk, ibadat jadi hebat. Pemikirannya pun jadi cergas, kan? Sebab itulah Nabi kata 2 ju'an, satu lagi watafakkuran. Orang yang banyak berfikir. Untuk nak cergaskan akal, sebenarnya jangan makan banyak. Orang makan banyak, akal dia tak cergas. Dia lambat fikir, pikap lambat, kan? Otak tak bermatang, akal tak bermatang. Cadangan pun tak bernas selalunya. Tapi kalau orang kurang makan, selalunya akal dia cergas. Sebab tu kita tengok,
Kadang-kadang big boss orang jawatan besar-besar lah, nak manager dan sebagainya, makan banyak kan, tapi kerja dia boleh buat satu benda tu je lah. Dia tak berapa nak kreatif, dia kerja lain dia tak erti. Dia boleh buat gitu-gitu je, dia boleh mengarah-ngarah gitu je. Tetapi cuba tengok orang kampung, orang kerja sawit sebagainya, makan sikit tapi kerja dia kuat, cergah dia, macam-macam dia boleh buat. Akal dia jalan laju, dia menukang boleh, menyimen boleh, pasang mozaik boleh, betul paik boleh, macam-macam boleh. Akal dia cergah. Sebab apa? Sebab kurang makan. Tu memang gitu pun, dengan banyak makan akal kita ni jadi lembab sikit. Jadi kurang-kurangkanlah. Barulah akal tu cegah sikit. Tu. Tapi janganlah bila akal dah cegah jadi panjang akal. Pandai nak autau orang. Nampak? Nak bohong aja. Tu orang panggil panjang akal. Tak mau tak menjadi macam tu. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi kata orang yang paling rapat dengan aku pada hari kiamat kelak iaitu ju'an wa tafakkuran, orang yang banyak berlapar dan orang yang banyak berfikir. Jadi makna satu lagi kata ulama, makna kalau kita tak boleh buatlah dua-dua, jangan sampai tak boleh buat salah satu. Kalau boleh buat yang kurang makan tu, buat kurang makan. Tapi kalau tak boleh lah, saya jenis pantang Ustaz, pantang jumpa dia kata. Pantang jumpa nak sental, pantang jumpa tak boleh nak makan juga dia kata. Tak apalah. Kalau tak boleh nak jaga yang ju'an tu, berlapar tu, jaga yang watafakkuran. Jadikan diri kita ni banyak berfikir. Maksud fikir di sini ialah fikir akhirat. Buat apa pun fikir akhirat, buat apa pun fikir Allah, buat apa pun fikir Rasulullah. Macam mana maksud ni? Buat rumah fikir, rumah aku nak buat ni, aku kalau boleh aku nak dekat dengan masjid supaya hati aku senang berpaut dengan masjid, senang nak pergi masjid. Jadi apa saja dia buat, dia akan fikir Islam dulu. Aku nak buat macam ni, Islam kata apa? Kalau aku buat macam ni, Allah suka tak suka? Aku buat macam ni, Nabi suka tak suka? Kita pentingkan agama dalam segala kita buat. Kita fikir agama tu macam mana, pandangan agama macam mana. Ini orang yang melebihkan pemikirannya tu pada akhirat. Maka orang inilah yang akan jadi dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu riwayat kata Syekh, hadis yang sama cuma riwayat yang lain, yang terlebih afdal kamu pada Allah. Dia kata orang afdal ni maknanya terutama. Yang terlebih utama kamu pada Allah, orang yang paling dipentingkan Allah nanti di hari kiamat, darjatnya pada hari kiamat ialah orang yang panjang lapar. Allah akan dahulukan orang yang lapar, orang yang kurang makan. Nanti di hari kiamat kan, hari kiamat kena hisap seorang-seorang, kena tanya seorang-seorang. Jadi bayangkan berapa bilion manusia nanti waktu tu. Jadi orang yang akan diselesaikan dulu ialah orang yang panjang lapar dalam satu riwayat hadis. Mana orang susah dulu Allah akan panggil, orang miskin. Orang kaya-kaya lambat lagi. Orang makan sedap-sedap lambat lagi. Menteri-menteri lagi lambat. Ini orang susah dulu orang panggil. Sebab apa? Sebab dunia dah susah. Allah Maha Adil, dunia dulu dia dah susah, akhirat Allah nak senangkan dia. Ada orang dunia dah senang, maka akhirat susah-susah lah pula. Gitu. Dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang menjadi keutamaan di sisi Allah nanti di hari akhirat ialah orang yang banyak berfikir pada Allah. Banyakkanlah kita fikir pada Allah. Masuk fikir pada Allah ni, kita pentingkan Allah dalam setiap urusan kita. Dahulukan Allah dalam segala hal. Buat satu benda, fikir Allah suka tak suka kalau aku buat macam ni, Allah reda tak reda kalau aku buat macam ni. Ni bila hari ni orang tak fikir tentang agama, tak fikir tentang Allah, dia pakai Quran tam halal haram. Mula-mula dulu semangatlah BMF, buy Muslim first. Bila dah lama orang tak sebut sangat, dah kita buat lebih kurang je. Main pi beli je kedai mana-mana kedai pun. Bila orang kata apa, dia kata, orang tegur dia kata apa? Alah ustaz, sama je. Kafir punya ke Islam punya sama je, dia kata. Orang Islam pun bukan boleh percaya sangat tu. Daging haram jadi halal, dia kata. Jangan jadikan satu kes nak hukum untuk semua kes. Nak tak nak, tetap kita kena pertahankan ekonomi orang Islam juga. Semangat tu kena berkekalan lah. Ni dah mula-mula tu je semangat. Waktu dah tak jadi dah.
Mula dah tak fikir dah halal haram, tak fikir dah elok tak elok, Allah reda tak reda, tak fikir dah. Yang kita nak fikir untung. Ni orang berniaga jual ayam dan sebagainya, kadang-kadang bukan semualah, tapi ada sesetengah. Nah, dia sembelih, dia nak cepat. Sembelih, lepas tu dia campak dalam air panas ataupun campak dalam mesin terus. Jadi kadang-kadang ayam tu tak habis mengelepar lagi. Ayam tu dalam sakit lagi. Jadi bila campak terus dalam air, takut ayam tu mati bukan sebab sembelih, mati sebab masuk dalam air, lemas. Ataupun ayam tu bukan mati sebab sembelih, tapi mati sebab terpenyek dalam mesin. Jadi kalau mati sebab benda lain selain sembelih, sah tak makan? Jadi daging halal ke jadi bangkai? Jadi bangkai. Lepas tu jual kata. Nah, kita pula buat makan nasi ayam pula tu. Dah jadi macam mana? Tu yang kadang-kadang akhir zaman ni ibadat kita jadi slow, tuan-tuan. Ibadat kita jadi malas. Sebab apa? Sebab kita takut daging dalam badan kita ni bercampur dengan perkara yang haram atau syubhah. Itu yang menyebabkan bila daging anggota badan kita ni bercampur benda bukan-bukan, ibadat kita jadi payah. Nak angkat takbir semayang jadi malas, jadi buat apa pun malas, nak baca Quran malas. Orang dulu-dulu kuat ibadat. Sebab apa? Makanan-makanan semua dijaga. Sampai satu tahap kata guru kami, sudah sampai zaman ni, masa ni, kita cuba ikhtiar untuk kita bela sendiri macam orang dulu-dulu buat. Orang dulu-dulu bela ayam sendiri. Bila nak sembelih, dia tangkap seekor tu, dia buh dalam macam tudung saji tu, sangkut situ kan. Dia bagi ayam tu asing dulu. Ada orang kadang-kadang ataupun buat sistem butter macam orang dulu-dulu. Dia tak dan lah nak bela kambing, tapi dia ada bela ayam. Jadi dia tanya orang yang bela kambing, kalau aku bagi ayam aku, hang bagi kambing hang boleh? Boleh. Tapi nak ikutlah berapa ekor. Dia kata seekor kambing aku nak 10 ekor ayam. Timbang tara dia. Apa? Nah, jadi sekurang-kurang kita kenal dengan siapa kita berurus niaga, dengan siapa kita beli barang. Daripada kita beli barang yang kita tak tahu datang daripada mana, halalnya macam mana, prosesnya macam mana, itu kita takut meragukan. Bukan kita kata confirm tak betul, tak, tapi meragukan. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Maka jaga-jaga. Makan minum kita semua ni kena jaga. Sebab dengan sebab makan itulah dia efek pada ibadat, efek pada pemikiran kita. Hari ni orang jadi pemikiran jadi rosak, jauh daripada agama. Antara puncanya sebab makan. Makan benda bukan-bukan, hati pun jadi rosak, jadi kotor, akidah pun sesat, apa semua, agama pun jauh, jadi seleweng. Sebab tu nak kena jaga gak perkara-perkara ni. Baik. Jadi setakat tu dululah kuliah kita pada malam ni, dan kita akan sambung lepas ni pula kata Miqdad ibnu Al-Aswad. Ini ada sepotong kisah lah yang dituliskan dalam kitab ni, yang mungkin kisah ni nanti boleh menjadi teladan atau iktibar kepada kita dalam soal kehidupan kita, dalam masalah berfikir ni, insya-Allah. Jadi kita berhenti dan kita akan sambung pada perkataan kata Miqdad ibnu Al-Aswad. Jadi cukup sekadar tu. Jadi kat luar tu macam biasa ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakak-pakak lah membeli sambil menderma. Dan saya mengharapkan kita semua masih lagi mengekalkan momentum istiqamah kita dalam masalah ekonomi umat Islam. Masih lagi maintainkanlah BMF kita, Buy Muslim First ni. Bukan hangat-hangat tai ayam je, tapi kita buat ni biar berkekalan sampai bila-bila. Teruskan berkempen juga. Kita sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, pesan kepada anak-anak, suruh naikkan benda ni. Sebab ini penting demi agama kita. Kita tak mampu nak sumbang banyak-banyak untuk agama, tapi kita dapat sumbang yang ni pun dikira pahala besar dah. Ni dikira jihad dah. Dipanggil jihad ekonomi, untuk menyatukan ekonomi umat Islam, mengukuhkan ekonomi umat Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, tapi ada sedikitlah yang kita bawa balik sebagai ilmu, dan supaya kita dapat beramal bersama, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.